Assalamualaikum, aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bags. Untuk video kali ini, aku akan tunjukkan pasal perbezaan antara kasut running dan juga kasut cycling. Okey, dan aku rasa korang biasa lah tengok dua-dua kasut ni kan. Korang pun biasa nampak kawan-kawan korang ada yang nak pakai kasut ni, ada yang nak pakai kasut ni. So, jadi hari ni aku akan ceritakan kelebihan kasut ni dan kenapa korang kena beli kasut ni, okey? Dan bukan kasut ni, maksud aku kasut yang dihaskan untuk cycling lah, macam ni kan. Tengok pun dah cun lah. Pakai pun kau pun cun. Okey, jadi aku nak beritahu siapa-siapa yang baru sampai dekat channel aku minta korang tekan button subscribe tu, tekan button like dan tekan button share kalau korang rasa video ni bermanfaat. Dan jangan lupa juga tekan button loceng dekat bawah tu supaya korang dapat info-info terbaru daripada channel aku. Okey, dan untuk video kali ni aku akan tunjukkan korang ni perbezaan ni. Kasut ni. Ni kasut ni. Yang aku ada kat sini adalah kasut Shimano RC5 yang aku rasa ni antara kasut yang paling berbaloi yang ada dekat market sekarang ni. Sebab rupa pun cantik, rupa pun dah saing-saing dengan RC7, RC9. Kalau dulu kita ada model RP tu dia macam kurang sikit rupa dia tak nampak pro lah. Yang ni dia dah nampak lebih sleek lah, nampak pro kan. Dan dia punya stiffness pun 8 kot tak silap aku. Sebab ni dia carbon sole. Dia carbon sole. Ada bawah pula tu ada. Aku rasa ni paling berbaloi lah untuk korang beli lah. Sebab harga dia pun masih dalam harga yang berpatutan, 500 ke 600 je. Aku rasa harga dia kira okey lah, memang sangat-sangat okey. Okay? Dan aku pun sendiri dia pakai kasut ni. Tapi ni aku pakai yang warna putih lah. Yang warna biru ni bukan aku punya lah. Okay? Dan ni pula aku ada kasut Essex Gel Kayano 24. Ni aku buat untuk kasut running aku. Okey, jadi aku akan, untuk video kali ni aku akan ceritalah pasal perbezaan, kebaikan dan juga keburukan. Aku ada 4 kebaikan kasut cycling ni dan juga aku ada 2 keburukan kasut cycling ni. Jadi korang kena dengar video ni sampai habis. Okey, yang pertama, kasut ni dia sebenarnya lagi selesa. Kalau kita pakai kasut ni, korang tak boleh beli kasut ni saja. Korang kena beli sekali dengan dia punya set ataupun set pedal. Jadi dengan set pedal tu korang akan dapat pedal dan juga clip dalam pembelian pedal. Dan untuk beli kasut, korang hanya dapat kasut sahaja. Kalau korang bertuah, kalau ada kedai-kedai dia bagi stokin lah. Itu je yang korang dapat. So, ada orang salah faham. Dia ingat kalau beli kasut, dapat clip. Beli pedal, dapat pedal saja. Tapi sebenarnya bukan. Bila korang beli pedal, korang dapat clip. Tapi bila korang beli kasut, korang cuma dapat kasut sahaja. Okey, jadi bila penggunaan kasut dengan clipless pedal ni, dia akan menyebabkan korang melekat tau dengan basikal korang. Jadi korang jadi satu dengan basikal. Jadi bila korang jadi satu dengan basikal korang, aku boleh kata yang sebenarnya lagi senang untuk korang handle bike korang. Sebab korang dah jadi satu dengan basikal korang. Siapa-siapa yang dah pakai, korang akan lebih faham lah aku rasa. Dia bukan setakat lebih selesa, malah dia lebih selamat. Sebab apa aku cakap dia lagi selamat? Sebab bila kau dah lock dekat basikal korang, kau dah lock dekat basikal korang, kau dah jadi satu dengan basikal korang kan, dengan clip ni, dengan pedal korang, dengan korang punya kasut ni, dia takkan tergelincir. Berbanding kalau korang pakai flat pedal dengan korang pakai kasut ni. Jadi kalau situation hujan ke ataupun basah ke, lagi-lagi time climbing, korang akan rasa dia akan cenderung untuk slip. Kaki korang akan ke sana ke sini macam licin lah. Pedal korang tu akan jadi licin. Tapi itu takkan berlaku dekat pedal yang korang pakai, clipless pedal dengan kasut ni lah. Itu takkan berlaku, okay? Dan bila dia lagi selesa, dia lagi selamat macam tu, untuk long distance, aku boleh kata yang dia lagi senang pakai, lagi best pakai untuk long distance berbanding kalau korang pakai kasut running ni. Kasut running korang guna untuk running ni lah, bagi aku lah macam tu lah. Okay, dan kelebihan kedua pula, korang akan rasa yang dia sebenarnya lagi efisien dia punya power transfer. Kalau korang perasan ni, kasut ni dia ada sole ni lah. Kasut sole ni lembut tau. Sebab memang kasut running dia dicipta untuk korang absorb apa yang ada dekat lantai tu kan, ataupun dekat permukaan jalan yang korang lari tu. So bila korang tekan dekat pedal korang, dia akan bazirkan tenaga yang korang hasilkan tu daripada power korang tu, dia akan bazirkan untuk compress benda ni. Untuk compress benda ni, dekat absorb benda ni, dan korang takkan 100% ataupun memang takkan dapat 100% pula. Dan power yang korang transfer tu akan lebih banyak hilang sebab dia guna untuk compression benda ni. Tapi kalau kita guna kasut ni dia kebanyakannya, kasut dia kau tahu tak ada tapak yang korang boleh
tekan-tekan tak ada. Tapak dia pun memang ambil kau keras tapak dia. Tapak dia lebih stiff. Jadi kalau ni aku ada stiffness dia 8. Ini carbon sole. Stiffness dia 8. Korang akan dapat tak ada power yang dibazirkan untuk compress benda ni. Dan power tu akan digunakan khas untuk korang pedal korang punya ataupun korang crank korang punya pedal tu lah. Korang crank korang punya drivetrain tu lah. Dan itu akan menyebabkan power yang lebih efisien lah aku rasa. Tak ada power yang dibazirkan. So bila tak ada power yang dibazirkan ni, korang boleh dapatkan power yang lebih besar untuk effort yang sama. Contohnya korang guna power yang lagi besar, walaupun korang guna effort yang sama, tapi korang akan dapat power yang lagi besar daripada korang guna kasut ni. Sebab dia tak ada power yang dibazirkan. Okey, selain tu juga, sebab aku cakap tadi dia clip dengan korang punya pedal. Jadi bila clip dengan korang punya pedal, kasut ni dia akan bergerak secara berputar. Korang akan bergerak secara berputar macam tu sebab dia dah melekat kan. So crank korang pun dia akan ikut berputar macam tu. So bila dia berputar macam ni, masa turun tu korang akan tekan. Tapi bila main naik tu dia akan jadi proses recovery. Berbanding dengan kasut ni. Kasut ni korang tekan, korang tekan, korang tekan. Korang cuma ada proses tekan, 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 tekan. So kat situ kurang recovery proses lah. Dan aku boleh kata yang dia sebenarnya lagi penat, memenatkan lah. Especially time climbing. Memang hauk lah kalau pakai kasut ni lah. Memang hauk lah. Aku dah try dah semalam. Memang hauk lah. Bermakna kalau kasut ni korang guna, korang akan lebih laju. Aku boleh kata yang korang akan jadi lebih laju. Dan seterusnya. Dan aku boleh kata yang kasut cycling ni dia lebih durable lah. Sebab material pun kita tengok material pun nampak macam ni. Berbanding ni kita tengok ni material macam knit macam ni kan. So ini boleh koyak lah, boleh apalah. This one dia mungkin akan jadi macam ni. Dia macam luka-luka sikit-sikit macam ni kan. Macam okey lah. Dari satu kasut ni pun kita tak ada bawa pergi jalan-jalan. Ada kata kau pernah tengok orang pakai kasut cycling pergi ke SCC, pergi Alamanda apa kan? Tak pernah kan? Pasal tu kita tengok ada orang sanggup beli kasut yang mahal-mahal. Kasut sampai macam RC9. Ni 902 dah keluar kan. Harga dia dalam 1,200, 1,300 macam tu kan. Ada orang enggak beli, ramai juga orang beli. Sebab apa? Sebab dia percaya yang kasut ni takkan rosak pun sebenarnya. Kasut ni korang takkan guna untuk berjalan. Berbanding dengan kasut ni, korang akan tapak ada haus lah apalah. Korang nak beli yang harga 500 pun korang fikir baik kali lah. Nanti rosak juga tapak dia. Tapi berbanding dengan ni, tak ada. Korang tak ada masalah tu. Korang tak ada masalah yang benda ni akan haus lah apalah. Tak ada. So aku boleh kata yang dia tahan lebih lama dan dia lebih durable. Okey, dan seterusnya dia akan nampak lebih handsome. Aku boleh kata nampak lebih pro, nampak lebih handsome. Kalau korang tengok orang pakai basikal mahal pun harga basikal dah 20,000, basikal 40,000. Pakaian semua dah cun lah. Pakaian Rafa apa semua kan. Big Rafa Pro apa semua kan. Tiba-tiba pakai kasut dengan flat pedal biasa dengan kasut running. Terus nampak macam look tu macam ada yang kurang lah, something kurang kan. Tapi bila kau tengok walaupun orang pakai basikal bajet je, basikal biasa je, basikal aluminium biasa je, glue set pun glue set biasa. Tapi dia pakai full set. Bib pun bib biasa. Tak ada yang terlampau mahal apa semua kan. Tapi pakai kasut cycling dengan release pedal. Kau akan nampak dia lebih proper tau. Kau nampak macam macam tu tau. Nampak lebih proper. Okay? Of course lah korang pakai ni akan nampak lebih handsome. Kau tahu design dia pun sekarang cun ni. Design dia nampak macam dah nampak macam kasut mahal lah kan. Okey, itu 4 lah kebaikan dia dan ada 2 keburukan dia. Aku boleh kata yang keburukan dia ni cepis mata je lah. Kau pandang lah. Ini keburukan dia. Keburukan yang pertama dia adalah korang kena beli. Korang kena beli kasut ni. Kasut ni mungkin korang akan nampak mahal sebab the first time korang beli, korang kena beli sekali dengan pedal, dengan kasut. So at least korang kena laburkan at least ni untuk yang baik, kualiti yang baik korang kena at least laburkan RM300. Untuk RM300 tu ada orang mungkin rasa macam macam mahal lah kan. Tapi sebenarnya lebih mahal lebih bagus lah. Tapi ikut juga korang punya bajet. Dan yang kedua, korang perlukan masa untuk belajar guna kasut ni. Kalau kasut ni kita nak letak kaki kat bawah, kita just letak kaki lah kan. Tapi berbanding dengan kasut ni, kalau korang tak tahu belajar lagi kan, korang tak mahir lagi nak unclip apa semua, korang berkemungkinan akan jatuh bodoh. Nom. Yalah Nom. Kan jatuh dah.
Dah berhenti dulu nak. Berhenti. Alah. Aduh. Kena uli. Tapi jangan risau. Jatuh ni aku rasa semua orang kot pernah jatuh bodoh ni kot. Jatuh macam tombangnya tu kan. Sebab lupa nak unclip. Tapi aku rasa kalau korang dah biasa, dah selalu naik apa semua kan, tu tak ada masalah lagi untuk korang. Dan aku rasa itu je kot keburukan dan kebaikan aku boleh cerita daripada kasut cycling bersama dengan kasut running. Dan aku boleh conclude yang sebenarnya kasut cycling, yelah aku dia memang dicipta untuk cycling kan. So memang kebaikan dia memang kepada cycling lah. Lain lah kalau kau nak guna kasut dia pergi main futsal ke, memang tak kena kan. So kalau untuk cycling, memang cycling kan. Apa gurau-gurau ni. So aku rasa terima kasih untuk korang punya support. Dan korang jangan lupa kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang nak share pada kawan-kawan korang yang degil, yang tak nak tukar kasut apa semua, cakap mahal lah apa semua kan. So korang share kat video ni kat diorang. Dan korang jangan lupa tekan button subscribe, button like, dan juga jangan lupa tekan button lonceng yang dekat bawah tu supaya korang dapat info-info terbaru daripada channel aku. Dan untuk siapa-siapa di luar sana, untuk siapa-siapa yang tengok channel aku ni yang ada roller, yang ada trainer, korang kayuh je lah kat rumah, tak payah nak keluar-keluar, kayuh dalam grup-grup besar. Kita warga cyclist ni, kita jangan buat hal lagi, kita duduk je rumah. Dan kalau korang tak ada benda-benda trainer, roller apa semua tu, aku rasa better untuk korang ride in solo, korang ride dalam ikut SOP. Korang janganlah nak ride dalam grup-grup besar. Kayu pun kayu solo, tak apa, jangan risau lah. Nanti insyaAllah selama korang kayu solo tu, masalah ni dah kembali okey, kita boleh kayu balik dalam grup besar, kita boleh ada event apa semua. So buat masa ni, kita duduklah rumah lu, bagi siapa yang ada roller, ada trainer. Dan siapa yang gian sangat nak kayu kat luar, kayu pula secara solo. Okay, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa dalam next video. Terima kasih untuk korang yang support aku. Assalamualaikum.